Assalamualaikum, apa khabar semua? Hopefully you all semua berada dalam keadaan yang baik. Sihat semua? Okay, kita continue ke chapter ataupun subtopik yang seterusnya dalam chapter 5. So kita go through kepada lecture note 5-3 page 5-3. So for the introduction, kita boleh tahulah dalam orthographic ni basically lukisan ni dihasilkan dan digunakan untuk industri lah, untuk menghasilkan sesuatu produk. So nak hasilkan produk mestilah kena ada drawing objek itu. So AutoCAD ni dia function dia boleh hasilkan dalam multi view drawing lah, multi view drawing. As you know that orthographic view ni dia adalah bersifat 2D, 2 dimension. Kenapa 2 dimension? Sebab dia hanya mempunyai 2 axis, X dan Y. Kalau kita tengok sendiri dalam kita punya AutoCAD ini 2D kan. Bila 2D dia mestilah ada 2 axis sahaja, X dan Y, panjang dan tinggi lah. Okey. Penghasilan lukisan 2D ni dia mempunyai sudut pandang yang berbeza berdasarkan produk itu. Dia berdasarkan satu produk tu dia boleh hasilkan at least 2/3 sudut pandang. Okay, kalau kita tengok kat bawah ni dia the locator design ni yang ada dalam kita punya lecture note. Okay, basically dalam design ini yang you belajar before ni, dalam lukisan kejuruteraan, basically kita ada pandangan ortografik ni ada 2 pandangan, iaitu pandangan sudut pertama dan pandangan sudut yang ketiga. Dia memang macam tu, tak ada sudut kedua. Saya rasa itu dah dibincangkan semasa you belajar dulu. Okay. Yang kita tengok sekarang ini kalau you all dapat teka, agak-agaknya dia sudut ke berapa kelas? So ke berapa guys? Okay. Kalau yang ini kita boleh tengoklah bila ada, kalau kita bahagi kepada 4 bahagian kita bagi kepada 4 bahagian. Kepada 4 bahagian. So yang kosong ini sebenarnya objek yang asal tu. Objek yang asal dia ada dekat sini Objek yang asal ada dekat sini. Okey. So bila pandangan sudut yang ketiga, kita tahu objek tu, produk yang lengkap itu akan berada di bahagian atas. Tak kiralah daripada sisi kanan ataupun kiri. So sebelah dia mestilah dia bersudut atas. Okey, ini adalah pandangan atas. Okey, ini pandangan atas. Bila atas, bawah dia mestilah pandangan hadapan. Ini orang cakap dia punya formula lah dalam lukisan. Bukan matematik je ada formula. So dalam lukisan pun ada formula. Dan let's say lah objek yang produk itu berada di sebelah kiri kan. So atas dia sebelah sini lah pandangan dia. Dia masih lagi dikira sebagai pandangan sudut ketiga. Dan sebaliknya untuk pandangan sudut yang pertama. So yang pertama, objek tu akan berada di bawah. Di bawah, tak kira kiri ataupun kanan. Sebelah dia mestilah pandangan atas. Atas dia mestilah pandangan hadapan. Okey, tak perlu pening actually untuk yang AutoCAD ni kita tak nak tengok yang basic. As usual, biasanya dalam industri ataupun mana-mana lukisan yang expert, kita hanya menggunakan pandangan sudut yang ketiga. So tak perlu nak fikir apa. Just tengok apa yang ada ini. Ini objek, sebelah sini adalah objek yang lengkap, sebelah sini atas, hadapan dan sisi. Basically, untuk ortografik ni kita akan hasilkan 2 daripada 3 pandangan yang ada. Boleh So yang ketiga ni you kena hasilkan lah macam tu. Okay, kita tengok the next page untuk the locator part. So tengok kat sini ini adalah contoh multi view drawing. You boleh nampak daripada pandangan atas. Pandangan atas kan, kalau nampak pandangan atas ni. Okay, pandangan atas you boleh nampak. Sekejap terus. Let's say lah pandangan atas ni. Okay. So nampak sini, akan nampak lorek yang inilah yang akan dilorek bahagian ini. Okey, so akan nampak bahagian ini dan bahagian ini.
Okey, itu bahagian atas. So you boleh nampak juga daripada pandangan sisi, pandangan harapan. Okay, so dia ada 3 pandangan lah untuk ortografik ini. Okay. So kita go through dalam AutoCAD 2021, so far how would you arrange to construct this 2D view. Okay, kita buka kita punya AutoCAD. However, saya guna yang 2022, dia sama je. Ada sedikit function yang berbeza. Okay, kita buka. Okay, nombor 1 dia semua saya semua dah tahu buka kan. AutoCAD dah chapter ke-5 ni. Okay, yang kedua, startup dialog box, start from scratch. Ini basically kita terus buka untuk kita nak buat design terus lah, drawing 1. Okay, default setting. Okay, also untuk default setting ni sebenarnya setiap kali you nak lukis ke apa, you kena tengok arahan yang diberikan dalam sesuatu soalan itu. So untuk yang exercise tutorial 5 ni, dia minta kita pick okay, yang ni kita boleh kepada setting lah, unit setting. Pick Imperial as drawing unit. Okay, okay, drawing unit dia nak drawing unit. So as you know that dalam drawing unit ada 2 jenis, Imperial. Apa itu Imperial ni? Imperial ni adalah yang bersifat ataupun dia punya unit dalam bentuk feet, dalam bentuk inci. Satu lagi apa dia kelas? Selain daripada Imperial, dia ada metric. Ingat lagi tak metric? Metric. Okay, kalau metric okay, sorry saya tertekan pula ni. Okay, tak apalah. Kalau metric biasanya dia ada unit milimeter, sentimeter. Ada meter, itu mengikut SI unit, standard unit, standard international unit lah. So sekarang ni dia suruh kita guna Imperial, and then get your own, open the draft setting dialog box, and you kena on snap and grid. Kat mana snap and grid tu? So kita tengok sekejap lagi. So dia minta kita ubah grid spacing kita 0.5 for both directions x and y, and snap pun dia nak kita guna 0.5 for both x and y direction. Okay, cukup sangat ini. Nanti you all tak ingat, so kita buka kita punya AutoCAD. Apa dia nak pertama sekali, so kita buka lah kan. So basically kita tak gunalah yang start from scratch dan sebagainya. So kita guna yang inilah drawing pertama. So macam mana, you ingat lagi tak macam mana kita nak tukar kita punya setting unit tu? So dia ada banyak cara. Dekat sini you boleh cari dekat application menu, drawing utilities, you cari units. Ini. And then dia akan keluarlah yang macam ini. So dia tak bagi tahu apa tadi, dia just bagi tahu kita nak tukar kepada unit Imperial So yang ni saya akan ubah kepada precision precision yang ini je. Kalau tengok kat gambar ni dia ada 2.25. Tengok kat nota ni dia ada 2 unit Mana? 2.25. Ni ada 2, so saya ambil 2 lah. And then dia nak kita guna dalam metric. Metric tu kita guna inci lah kalau macam tu So itu saja. Okay, dah on. Okay, selain daripada you nak guna application, cari you punya utilities dan sebagainya, dia agak ambil masa you nak ingat. So saya bagi tahu the shortcut, you just type UN. UN ni adalah shortcut untuk nak hasilkan units, nak dapatkan units punya properties. So UN nampak dia dah keluar units ni. You boleh klik sini ataupun just tekan enter sahaja. So sama je, dia dah keluar seperti yang kita dah tunjukkan tadi. Okay Okay, next. Dia minta kita pergi kepada drafting setting. Drafting setting. Mana drafting setting? And then dia minta kita pergi kepada snap and grid. Kat mana snap and grid ni? Dia ada je dekat sini dia ada je. So saya kali ni saya nak guna yang paling simple. So just tap kat sini. Inilah snap, inilah grid. So you tengok kat bawah ni ada snap, ada grid and snap. So you snap setting lah dekat sini. Ini yang dia nak ni, snap and grid ni kan. Okay, in default dia memang guna 10 lah. So sekarang dia nak 0.5 for both. Okay, 0.5 automatically dia akan equal lah sebab dia dah type kat sini kan. Okay, so snap 0.5, untuk grid pun nak 0.5. So you, benda ni dia akan, kita kena ubah lah based on requirement sebelum kita mulakan sesuatu lukisan itu. Okay,
sudah makin kecil lah. Tadi 10 kan. Ini 0.5. Saya nampak lah dia punya grid-grid ini berbeza. Makin kecil. Okay, next. Dia nak apa? Dah buat. Okay, kita nak yang seterusnya. Nak layer setup. Macam mana kita nak setup layer ni? Oh, dia kata layer ni dia berada di layer properties manager dekat layer toolbar. And then dia akan pop up dia punya properties ni. You kena tekan new icon kat sini, new icon, untuk menghasilkan beberapa layer. Layer ni adalah lapisan ataupun surface untuk you nak design sesuatu. Okay, first layer nak buat apa, second layer nak buat apa. So you dah siap banyak objek yang complicated tu. You boleh tengok layer by layer, step by step lah. Orang cakap kalau you nak buat rumah mesti you nak bermula daripada lantai, and then you nak buat dinding, and then you nak buat dia punya atap, ada tingkap, ada pintu kan. Dia ada layer by layer. So kita boleh buat lah, ini layer lantai, ini layer dinding. Macam tu lah contoh dia. So sekarang dia nak ada berapa layer ni? Create 2 new layer. Okay, dia kata dia nak layer construction dengan layer object. So why kena ada 3 layer ni? So 0 ini adalah default dia. Memang dia ada. Apa yang dikatakan dengan dia tanda hijau ni? That's mean yang current ataupun yang aktif sekarang adalah yang ini, yang default, dev point. Ini memang yang before ni you start design, you memang guna dev point lah, yang default punya. Nampak default punya layer. So sekarang ni dia nak kita buat 2 layer baru, construction dengan color putih, and then object dengan color biru. Okay, apa lagi dia buat? And then dia nak kita set construction layer ini sebagai current layer. That's mean yang hijau ini duduk dekat current layer construction. Okay, kita cuba buat. So tadi kat mana layer? As you can see here, yang ada layer kan, ada banyak layer kat sini. So layer properties kan, you boleh double click ataupun you right click. Okay, macam ni nak mudah, you double click sahaja, and then dia akan pop up lah screen seperti yang ada dalam kita punya lecture note tadi. So kalau you nak tambah, you boleh tambah dekat sini warna kuning ni, new layer. Okay, dia dah minta kita tulislah yang first tadi kita nak construction layer kan. So type construction layer. Tak payah pun layer tu, construction sahaja. And then warna hitam, dia nak warna hitam warna hitam. So you type lah warna hitam. Saya rasa warna putih lah, sebab kita punya background kita hitam ni so kita guna warna putih lah, tak ada masalah. And then kita nak object. Okay, another cara, you boleh tekan sini untuk the new layer, ataupun you boleh right click, you tambah kat sini new layer. New layer, you boleh type object. Alamak, saya tak sempat nak tulis objek secara full, saya dah tertekan enter. Macam mana ni? Tak ada masalah you just pergi balik kepada OBJ ni, you right click, you tekan rename. So you just type balik lah object layer, object So untuk object layer ni dia nak color biru. So kita tukar jadi warna biru. So saya guna yang default saja yang dah ada ni, blue. Dia jadi warna biru. Okay, jelas Okay, dah. Okay, for now saya ni lah dulu. So dia masih lagi berada dalam layer default ni So macam mana you nak on kan you punya construction ni? So you double click kat sini, you typekan dekat sini construction ni sebagai layer yang baru you lah. Macam nak guna ni, you jadikan dia sini. Okay, you type ni, you klik yang hijau ni sebagai set current. Okay, itu sahaja. Senang? Senang je kan? So kalau ada soalan, just drop you punya soalan dalam komen yang diberikan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.